Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nampak tak apa yang saya tunjuk tu? Itulah Gunung Jerai. Jadi, mari dengarkan serangkap pantun daripada saya. Sedara singgah di Gunung Jerai, melihat indahnya rendang dan sungai. Akhlak yang baik perlulah dituai agar keberkatan hidup dapat dicapai. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang diri ini. Nama saya ialah Nurul Husna binti Jamaluddin Nasir dengan angka giliran 20211723 476. Nama pensyarah bagi subjek ini ialah Ustazah Nur Raihan binti Muhammad Nur dan pembentangan yang akan saya bentang pada hari ini adalah bagi subjek pengajian akhlak dengan khususnya PIMK 3013. Dalam pada saya sebentar tadi, ada saya selitkan berkenaan akhlak. Tapi tahukah kamu apa itu akhlak? Akhlak dari segi bahasa iaitu daripada perkataan bahasa Arab iaitu daripada perkataan jamak khuluq yang bermaksud budi pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Manakala daripada kata-kata seorang ulama iaitu Harun Din, terdapat dua bentuk akhlak iaitu akhlak Islam dan juga akhlak falsafah. Akhlak Islam ialah akhlak yang bersumberkan kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara akhlak falsafah pula ialah akhlak yang bersumberkan kepada daya usaha kemampuan pemikiran manusia. Kita boleh sebut dengan lebih mudah lagi akhlak falsafah ialah moral. Jadi apakah perbezaan di antara dua ini? Akhlak yang bersumberkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah ialah satu perkara yang lengkap, yang sempurna. Manakala akhlak falsafah atau kita panggil moral ini adalah satu perkara yang efektif, iaitu yang berubah-ubah. Dia berubah mengikut keadaan, mengikut tempat. Contohnya contohnya moral berbuat baik. Jika ia bukan akhlak, iaitu bukan perkara yang semula jadi dalam diri kita, ia boleh berubah. Jika kita tengah marah, kita boleh berubah menjadi seorang yang tidak penyabar, tidak adil dan sebagainya. Contoh bagi akhlak pula ialah contohnya jujur, adil, menjaga janji dan juga amanah yang diberikan. Sabar, jangan bosan lagi memperdengarkan pembentangan saya pada hari ini. Marilah kita membaca dan menghayati bersama-sama apakah nilai yang hendak ditunjukkan dalam komik ringkas ini. Jadi komik ini adalah komik yang menceritakan tentang satu kisah tentang pengorbanan seorang ibu dalam melahirkan kita dan tentang peritnya dalam menerima seseorang bayi. Kita boleh lihat betapa sakitnya watak ibu ini dalam komik tersebut. Namun dewasa ini, acap kali kita mendengarkan tentang satu isu keruntuhan akhlak yang memang telah terjadi sejak dahulu lagi, namun makin menjadi-jadi kini. Apakah isu keruntuhan akhlak tersebut? Kita boleh kaitkan dengan komik yang telah saya tunjukkan ini, iaitu di mana mereka menerima bayi. Namun, terdapat generasi dan juga individu yang tidak menghargai peritnya dalam melahirkan dan tidak menghargai pemberian Tuhan ini, iaitu bayi. Berikut merupakan statistik dan juga contoh kes isu bom bayi yang telah berlaku di Malaysia. Kita lihat terlebih dahulu statistik isu bom bayi ini di mana ia meningkat dari tahun ke tahun dan yang terkini daripada tahun 2020 hingga 2023 lebih daripada 200 kes bom bayi yang telah berlaku. Contoh kes bom bayi yang berlaku di Malaysia ini ialah kita dapat lihat mayat bayi lelaki yang telah dijumpai di dalam pam tandas dan juga bayi dibuang lagi.
daripada utusan. Ini menunjukkan kes bom bayi ini seperti telah menjadi normalisasi di Malaysia ini, dan perkara ini perlulah ditegah dengan sebaiknya. Setiap yang berlaku pasti ada penyebabnya. Begitu juga dengan isu keruntuhan akhlak, isu bom bayi ini. Mari kita lihat apa antara penyebab atau punca kepada isu keruntuhan akhlak ini. Yang pertama sekali, ia adalah kerana individu tersebut tidak beriman dan taat pada perintah Allah. Mengapa saya berkata begini? Allah telah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Mafhumnya, wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik pada Allah dengan sesuatu pun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah mengampuni dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Daripada ayat ini kita boleh lihat ciri-ciri seseorang itu beriman, seseorang wanita itu diklasifikasikan lagi seorang wanita itu beriman, maka mereka tidak akan melakukan zina, tidak akan mencuri dan akan taat pada perintah Allah. Namun dapat contoh punca yang pertama, mereka tidak beriman kerana mereka sanggup mendekati zina. Kita boleh lihat poin yang kedua juga, punca yang kedua juga berkait dengan ayat ini, di mana wanita-wanita ini mendekati zina yang boleh menyebabkan mereka hamil tanpa diingini. Jadi apabila mereka telah hamil itu, mereka kurang ihsan dan menyebabkan berlakunya kematian bayi-bayi yang tidak berdosa ini. Mereka membuangnya ataupun mereka membunuhnya dengan cara menggugurkan anak-anak itu apabila telah lengkap dia punya sifat-sifat. Dengan mendekati zina juga, ia berlaku sebagai punca kerana Allah telah memberitahu secara direct, secara terus lagi bahawa wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati dan menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji. Adakah alasan godaan syaitan dan juga nafsu itu boleh dijadikan alasan dalam melakukan perkara-perkara yang mungkar ini? Adakah 100% salahnya? Kita boleh lihat Allah telah berfirman, mafhumnya, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh untuk melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka selamatkanlah ia dari hasutan nafsunya itu. Nafsu ini adalah satu medium untuk syaitan menambahkan lagi perisa untuk menggoda kita. Namun, orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah akan dipelihara daripada godaan nafsunya.
Jadi, langkah bagi mengatasi segala punca-punca dan penyebab yang berlaku kepada isu keruntuhan akhlak ini, antaranya ialah sebagai seorang guru, peranan kita perlulah untuk memberi kefahaman dan keteguhan ilmu agama dalam kalangan murid-murid kita di sekolah, terutama sekali berkaitan dengan hukum mendekati zina perlulah dipertingkatkan. Hal ini mendekati zina dan melakukan zina itu adalah salah satu punca besar yang menyebabkan berlakunya isu keruntuhan akhlak buang bayi ini. Jadi, guru perlu menekankan tentang penjagaan ikhtilat, bagaimana menjaga ikhtilat di antara lelaki dan perempuan dengan menjadi role model di sekolah, seperti menunjukkan pergaulan yang sepatutnya antara guru lelaki dan guru perempuan, antara guru perempuan dengan murid-murid lelaki dan sebaliknya. Guru juga boleh mengajar dan mempraktikkan doa tertentu dalam kalangan murid untuk mereka praktikkannya setiap hari bagi mengelak berlakunya perkara-perkara munkar ini. Berikut merupakan contoh doa yang boleh dipraktikkan kepada murid-murid dan kepada guru itu sendiri. Doanya adalah daripada riwayat Abu Dawud ini, di mana kita boleh ambil Rabbi kulli syai'in wa malaikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirka. Maksudnya, ya Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang zaid, Tuhan bagi setiap sesuatu dan pemiliknya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan syaitan dan teman sekutunya. Langkah dan cara untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak membuang bayi ini yang kedua, semestinya daripada orang terdekat itu tersendiri, iaitu keluarga, di mana keluarga ni mempunyai peranan untuk menitik beratkan ibadah solat, untuk menitik beratkan kewajipan solat itu dalam kalangan anak-anak, dalam kalangan adik-beradik. Jadi, kenapa solat ni yang paling kita perlu tekankan? Hal ini kerana dalam surah Al-Ankabut ayat keempat, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mafhumnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi, jika solat anak itu sendiri tunggang langgang, jika keluarga itu tidak menunaikan solat, kewajipan solat 5 waktu itu tidak berjalan dengan baik, maka pelbagai perkara mungkar boleh dilakukan tanpa dapat hidayah pada Allah untuk menjauhi perkara-perkara mungkar itu. Jika solat itu tidak dilaksanakan dengan sebaiknya juga, perkara itu tidak dapat menghalang kita daripada perbuatan mungkar. Ataupun jika solat itu telah sempurna, kita perlu melihat juga aspek-aspek ibadah lain dalam kehidupan kita. Mengapa solat ini dapat membuat kita takut untuk melakukan perkara mungkar? Hal ini kerana ketaatan kita yang tinggi kepada Allah membuat kita merasakan bahawa kita ni sentiasa diperhatikan oleh Allah dalam setiap tindak tanduk kita. Jadi itulah. Jadi kita boleh lihat, bukan hanya ibu bapa zaman sekarang yang perlu menitik beratkan tentang solat dan ibadat anak-anak. Bahkan sejak zaman Rasulullah dahulu lagi, Rasulullah dan para sahabat telah mendidik anak-anak dengan didikan yang betul. Jadi kita boleh lihat dalam kajian-kajian tentang cara didikan anak-anak mengikut Rasulullah dan mengikut kajian yang sepatutnya. Terdapat 4 tahap sekurang-kurangnya dalam mendidik anak dengan sebaiknya. Yang tahap pertama iaitu kita boleh lihat pada anak berusia 0 hingga 6 tahun, mereka perlulah dibelai dengan penuh kasih sayang dan diajak bermain dan bergurau. Bukanlah waktu ini mereka diberi tanggungjawab untuk menjaga harta, untuk menyiapkan tugas-tugasan
yang berat. Ini adalah masa untuk bermain dan kita perlulah bermain dengan anak-anak supaya mereka rasa uh, hidup mereka bahagia dan tiada tekanan. Okey, pada tahap yang kedua pula, kita lihat pada anak berusia 7 hingga 14 tahun. Okey, ini adalah waktu mereka baru nak meningkat remaja. Betul. Ini adalah ketika mereka baru dan meningkat remaja. Pada usia ini, ibu bapa perlulah mendidik dengan penuh kasih sayang. Namun, mereka perlulah tegas dan juga memberi arahan yang sepatutnya. Mereka juga perlu diberi tanggungjawab untuk belajar tentang tanggungjawab yang perlu dipikul dan mereka perlu dididik tentang solat, puasa dan ibadah lain-lain. Ha, Didiklah kamu dengan baik, namun hukumlah mereka jika tidak menunaikan solat. Jadi pada usia inilah, jika anak-anak tidak menunaikan solat, mereka perlulah dihukum dengan cara yang betul. Tahap yang ketiga pula adalah ketika anak-anak berusia 15 hingga 21 tahun, di mana mereka telah melebihi usia remaja, mereka telah dewasa dan pada usia ini adalah mereka perlulah dididik dengan cara berkawan. Ibu bapa perlulah berkawan dengan anak-anak untuk saling bertukar pendapat, untuk mendengar pendapat-pendapat anak-anak dan jika pendapat anak-anak itu bertentangan dengan syariah Islam, maka ibu bapa perlulah mengambil peranan untuk menegur dan memperbaiki pandangan anak-anak itu. Dan terakhir sekali adalah pada tahap keempat, anak-anak berusia 21 ke atas. Pada usia ini, ibu bapa perlu bertindak sebagai penasihat sahaja, tidak boleh terlalu mengongkong anak-anak. Ibu bapa perlulah memberi kebebasan kepada anak-anak selagi mereka mengikut syariat Islam. Jika mereka telah melawan syariat Islam, berlepak dengan bukan mahram, tidak menjaga ihtilat, jadi ibu bapa perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya. Bak kata pepatah Melayu, jangan jaga tepi kain orang, tetapi tidak berlaku dalam kita hidup bermasyarakat dan beragama Islam ini. Kita perlulah sentiasa menjaga dan melindungi agama orang sekeliling kita. Di mana kita sebagai masyarakat bukan hanya guru dan ibu bapa yang memainkan peranan, tapi masyarakat perlulah mengambil berat keadaan sekeliling mereka, terutamanya dalam kalangan anak remaja sekarang. Jadi kita perlulah bertindak sebagai khalifah ataupun dikenali sebagai pemimpin berdasarkan hadis riwayat. Bukan sahaja sebagai pemimpin, kita juga setiap individu Islam ini perlulah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah itu amar ma'ruf nahi munkar? Iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah contohnya mafhum daripada ayat ini, maksudnya dan jadilah sebahagian daripada kamu suatu umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan merekalah orang yang beroleh kejayaan. Di mana jika kita tidak melaksanakan, kita nampak kemungkaran, maksiat, terkapal terang-terangan, berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, kita tidak menegurnya. Maka berjaga-jagalah saham di akhirat nanti, apakah yang akan kita jawab di akhirat nanti sebagai seorang masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Kita sudah berada di penghujung isi yang terakhir, iaitu langkah mengatasi peranan sebagai seorang rakan. Rakan juga perlulah mainkan peranan yang penting kerana mereka adalah orang antara yang terrapat apabila berada di kawasan rumah, berada di luar kawasan sekolah. Apakah peranan rakan? Rakan perlulah membimbing rakan mereka untuk melakukan perkara yang sepatutnya, iaitu perkara-perkara yang baik. Namun jika mereka telah terjebak dengan perkara-perkara kemungkaran itu, maka kita sebagai rakan perlulah membimbing mereka. Contohnya, memberi sokongan dari segi counselling. Jadi kita perlulah mengajak mereka menjumpa kaunselor untuk menerima nasihat dan pandangan yang sepatutnya kita lakukan apabila telah terlanjur terjebak dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ataupun jika mereka telah melahirkan anak itu, rakan-rakan kita telah melahirkan anak-anak mereka dan mereka stres, mereka mengalami tekanan,
itulah kita punya sokongan kita untuk memberi bimbingan kepada mereka, sokongan mental, sokongan fizikal dan membantu apa yang kita mampu. Dari segi kewangan pula, terdapat individu yang membuang bayi, membunuh bayi, memberi alasan bahawa mereka mengalami ekonomi yang merosot, tidak dapat menjaga anak-anak dengan kewangan yang tidak stabil. Jadi kita sebagai rakan perlulah membantu sedikit dari segi kewangan. Walaupun telah Allah larang membuang anak akibat daripada kewangan itu. Kita tidak boleh membuang anak, tidak boleh mensisihkan anak akibat kekurangan kewangan. Allah telah nyatakan dalam surah Al-Isra ayat ke-31, mafhumnya, dan janganlah kamu membuang anak-anak kamu kerana takutkan kefakiran. Kami yang memberi rezeki kepada mereka, anak-anak, dan kepada kamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Berikut merupakan antara dosa yang besarlah hukumnya, membuat anak-anak kerana takutkan kefakiran terutama sekali. Padahal anak-anak kita itu adalah rezeki yang tidak terduga dan Allah akan menurunkan lebih banyak rezeki lagi dengan kehadiran si kecil yang tidak berdosa ini. Jadi dosa lampau seseorang rakan itu tidak boleh kita hakimi dan jatuhkannya kepada bahu anak-anak mereka itu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Maafkan salah silap sepanjang tutur bicara saya dalam pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.